Selamat petang, kaunselor. Nama saya Syarmoni Vedamanika. Saya seorang pelajar Universiti Utara Malaysia. Saya dari kumpulan Ethics and Acts of Counselor, dan sebelum saya memulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kaunselor kerana sudi bersetuju untuk menghadiri temuduga saya. Sebelum saya memulakan temuduga ini, saya ingin kaunselor boleh memperkenalkan diri kaunselor. Okey, terima kasih kerana memilih saya untuk di temuduga. Nama saya Tila Gawati, anak perempuan Kalianan. Saya sebenarnya bukanlah daripada bidang kaunseling pada awalnya. Saya merupakan guru dalam perkhidmatan awam, perkhidmatan pendidikan guru. Dan saya merupakan guru keluaran maktab perguruan dan bertugas sebagai guru sekolah rendah selama 12 tahun. Dan satu masa saya dipaksa rela menghadiri kursus kaunseling untuk kaunselor di sekolah rendah. Mulalah perjalanan saya bersama kaunseling. Saya rasa tahun ni tahun ke-20. Saya menjadi kaunselor. Kalau di sekolah menengah, saya rasa dekat 15 tahun, di sekolah rendah 5 tahun. Dan saya register kaunselor dengan Lembaga Kaunselor Malaysia dan Hali Perkama. Dan saya rasa itu sajalah tentang diri saya. Okey, kaunselor, terima kasih. Tanpa membuang masa, saya terus kepada soalan saya. Okey, soalan pertama saya, apakah maksud kod etika kaunselor dan perhubungan menolong? Sebab saya ingin bertemu juga tentang bahagian A, perhubungan menolong. So, saya nak tanya apakah maksud kod etika kaunselor dan perhubungan menolong? Okey, kod etika merupakan satu panduan kepada semua kaunselor. Ia merupakan satu set standard atau piawai prinsip yang dibentuk oleh sebuah organisasi untuk bertujuan memberi panduan kepada semua ahli dan juga orang luar organisasi supaya organisasi itu berjalan secara profesional. Dan jika kita ada kod etika sesuatu profesional, dia dikenali sebagai satu organisasi yang profesional dan bukan sahaja dia membantu ahli yang berada di bawah organisasi dia, tetapi dia akan membantu kepada klien-klien mereka juga ya. Tentang hubungan menolong ini merupakan satu perkara sangat penting dalam kaunseling. Bila kita sebenarnya proses menolong ini bermula daripada seseorang klien datang berjumpa kaunselor sehinggalah tamat. Saya rasa ia perlu sebenarnya hubungan menolong ini boleh dipecahkan kepada dalam kaunseling, dalam kod etika kaunseling, dipecahkan kepada kebajikan, persetujuan, dan klien diberi perkhidmatan, menghindari kemudaratan, peranan dan hubungan dengan klien, peranan hubungan dengan kaunselor. Sebenarnya ia bermula apabila seseorang kaunselor berjumpa dengan klien dan pada mulanya dia akan screening menggunakan ujian dan membuat sesi prasesi untuk mengenali seseorang klien. Semasa itu selepas itu semasa kita memulakan sesuatu sesi kaunseling, kita sebagai kaunselor kita akan buat penstrukturan. Dalam penstrukturan tentu kita akan beritahu apakah sesi kaunseling, peranan kaunselor dalam perjalanan sesi tersebut, seperti kerahsiaan,
berapa tempoh sesi kaunseling, dan juga kemudaratan. Jika berlaku kemudaratan, kita akan beritahu pihak-pihak tertentu. Oleh itu, bila kita memulakan sesuatu sesi kaunseling, kita mesti membuat penstrukturan supaya perkhidmatan yang kita berikan itu lebih kepada profesional, dan ia juga memberi keyakinan kepada klien untuk berkongsi isu yang dihadapinya. Itu saja untuk soalan ini. Okey, terima kasih kaunselor. Seterusnya, soalan seterusnya lah. Nyatakan beberapa kebaikan dan keburukan bagi bahagian perhubungan menolong dalam kod etika kaunseling ini. Ada pendapat? Bagi saya, jika seseorang kaunselor mengikuti keprofesionalnya tentang kod etika ini, saya tidak rasa memberi keburukan kepada kaunselor, bukan saja kepada dan juga klien yang mendapat perkhidmatan kaunseling. Sebenarnya kod etika ini sangat-sangat membantu dan memberi satu garis panduan kepada kaunselor dan juga klien. Oleh itu, mereka tidak perlu berfikir, kalau jika kaunselor mengikuti panduan yang diberikan dalam kod etika kaunseling, terutamanya menolong, dia akan ada satu garisan boundary yang jelas di manakah, di setakat manakah seorang kaunselor memberi pertolongan. Contohnya, sebagai pengalaman saya mendil sesi kaunseling dalam talian kasih dan juga secara bersemuka, dan saya sentiasa akan memberitahu boundary saya dan juga saya jelaskan apakah perkara yang saya boleh membantu. Dan jika saya nampak klien terlalu orang kata lebih orang kata bergantung kepada kaunselor, saya akan cuba. Kadang-kadang klien dia nak jumpa 2 minggu sekali, macam seperti 3-4 bulan. Oleh itu, bila kita tahu pattern seperti itu, saya akan bagi satu selangan, kalau dia 2 minggu sekali dia nak jumpa, saya akan bagi 3 minggu, 4 minggu, supaya saya nak pergantungan klien kepada kaunselor itu berkurangan dan dia boleh bergerak secara sendiri untuk menghadapi isu-isunya. Oleh itu, sebagai kaunselor kita mengetahui orang kata pattern klien yang membawa isu-isu tertentu. Kadang-kadang ada klien sentiasa perlukan bimbingan, dan juga kita perlu pegang tangan mereka sehingga mereka boleh berjalan. Tapi ada klien dia boleh beberapa sesi, 2-3, kalau salah satu sesi, 2 sesi pun dia dah celik akal. Nah, ada klien diperlukan beberapa bulan dan pergantungan mereka tinggi, dan kita punya matlamat mesti kita tahu setakat mana seseorang kaunselor boleh membantu. Oleh itu saya rasa kalau setiap kaunselor mengikuti kod yang telah disarankan, yang telah tercatat dalam kod etika kaunseling ini, tiada masalah untuk isu-isu keburukan kepada kaunselor ataupun klien. Okey, itu saja saya rasa. Okey, terima kasih kaunselor. Soalan seterusnya saya, menurut kaunselor, apakah tujuan perhubungan menolong dalam kod etika kaunseling ini? Okey, tujuan perhubungan menolong ini adalah seseorang klien mendapat orang kata mendapat kesejahteraan hidup. Kadang-kala contohnya, saya nak bagi contoh, sebenarnya bila seorang ada isu rumah tangga, kadang-kala mereka bukan semua isu rumah tangga dapat diselesaikan dan seperti suami isteri jadi baik, tidak. Kadang-kala kita punya after mereka session, kita punya klien mungkin bercerai sebab dia akan celik akal. Oleh itu,
yang penting kesejahteraan kesejahteraan hidup tu sangat penting dari segi nak berpisah ataupun bercerai. Kalau nak bercerai mesti ada sebab. Dan saya rasa bila klien tu berjumpa dengan kita pada sesi pertama prasesi itu, kita dah tahu apakah matlamat yang penting ataupun tujuan klien datang berjumpa dengan kaunselor. Oleh itu, bila kita jelas dengan apakah matlamat seseorang klien datang berjumpa kita, dan saya rasa kaunselor akan lebih jelas dan dia akan kaunselor akan membimbing dan juga ke arah apa tujuan klien tersebut. Saya rasa itu dah memadai kepada seorang kaunselor untuk memberi pertolongan. Okay. Itu saja. Okey, Cik. Lepas tu, adakah kaunselor pernah mengaplikasikan bahagian perhubungan menolong dalam sesi kaunseling sepanjang pengalaman kaunselor? Okey, sebenarnya hubungan menolong ini apabila fasa pertama, macam sesi pertama, penerokaan dan juga tamat, hubungan menolong ini akan bersama sepanjang masa, sepanjang perjalanan sesi tersebut. Dan sebenarnya hubungan menolong ini sebagai kaunselor ini memang mereka nak menolong klien dia mendapat kesejahteraan. Mungkin kesejahteraan itu bukan menyelesaikan masalah mereka, tapi klien itu sendiri akan menyelesaikan masalah dan dia boleh memberi keyakinan kepada klien tersebut untuk bergerak. Saya rasa hubungan menolong ni memang dari awal sehingga akhir, setiap sesi. Oleh itu sebenarnya seorang kaunselor ni sebenarnya orang personalia yang sentiasa ingin membantu. Kena ada apa orang kata setiap kaunselor ni mesti ada apa orang kata niat untuk membantu tu tinggi. Apabila sesi itu bermula sehingga berakhir, hubungan menolong ini dari segi kebajikan, dari segi perkhidmatan yang kita berikan. Contohnya, seorang kaunselor mendapati kliennya memerlukan sesuatu perkhidmatan yang tidak diketahui oleh kaunselor. Kaunselor boleh mencadangkan klien kita berjumpa dengan kaunselor yang mempunyai kepakaran tersebut. Dan itu juga menolong. Dan kita juga nampak klien perlukan sesuatu perkhidmatan selain daripada yang diberikan oleh kaunselor, kita boleh rujuk pada kaunselor tu, klien tu kepada orang yang berkenaan dapat perkhidmatan di mana. Contohnya kadang-kadang ada klien minta bantuan kewangan dan sebagai kaunselor kita boleh cari kepakaran-kepakaran yang berada di sebab tu seorang kaunselor ini perlu mengetahui banyak kata-kata bidang orang-orang di jabatan-jabatan yang boleh memberi perkhidmatan yang terbaik kepada kaunselor. Dan bagi klien sebenarnya macam talian kasih ni, saya kebanyakan talian kasih ni bukannya satu sesi kaunseling yang boleh dikatakan sesi kaunseling yang betul lah. Tapi kebanyakannya saya masa kita memulakan sesi pun kita dah beritahu, kita rasa memberi keselesaan pada masa itu saja. Kadang mereka akan meminta bagaimana mereka mendapatkan bantuan tersebut. Macam contohnya mendapatkan sesi kaunseling secara face to face, kita boleh hubungi pegawai dan kita boleh membantu. Sebagai kaunselor, saya rasa sepanjang sesi memang beri banyak bantuan. Kalau hubungan menolong tu tiada, rasanya kaunselor pun tiada kot. Oleh itu saya rasa hubungan menolong ni memang daripada sesi penstrukturan, penerokaan dan tamat sesi, kita perlu ada hubungan menolong. Thank you, Kaunselor. Seterusnya, berikan pendapat kaunselor tentang kod etika dan bahagian perhubungan menolong dan berikan beberapa cadangan penambahbaikan mengenai kod etika ini.
sebenarnya bagi pendapat saya kod etika itu dah memang sudah cukup komplit dengan apa yang kita disarankan dalam kod etika itu sangat sesuai dijadikan panduan setiap kaunselor. Sebab saya tadi dari awal lagi saya dah beritahu bahawa kod etika ini satu standard pegawai yang boleh membantu kaunselor dan juga kliennya, organisasi tersebut dan juga orang yang berada di luar organisasi. Oleh itu saya rasa saya tiada apa-apa pendapat penambahbaikan. Saya rasa semua kaunselor perlu mengetahui, mengayati kod etika ini supaya jadi panduan kepada mereka untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada klien mereka. Itu saja. Last kali kaunselor, adakah apa-apa cadangan yang kaunselor ingin memberi kepada saya sebagai pelajar kaunselor mengenai kod etika ataupun sebagai general lah? Okey, sebagai satu advice, cadangan kepada kaunselor-kaunselor yang baru melibatkan diri dalam bidang kaunseling ini, saya ucapkan tahniah kerana anda memilih perkhidmatan ini. Sebab kadang-kadang perkhidmatan tidak nampak bantuan kita, sebab ini seperti seorang guru mengajar, dia nampak kejayaan seorang pelajar tu daripada markah, dari dia punya orang kata penilaian dia nampak, tapi hubungan membantu ni tidak nampak secara nyata, tetapi orang yang mendapat perkhidmatan dan orang yang memberi perkhidmatan itu kita akan merasai feeling. Dan saya rasa apabila kita memberi orang kata hubungan menolong ni dua-dua pihak. Kadang-kadang hubungan ini membantu klien dan juga kaunselor. Kadang-kadang kita pun sebagai kaunselor banyak celik akal dalam sesi-sesi kaunseling yang memberi pendedahan kepada perkara-perkara baru. Oleh itu sebagai kaunselor-kaunselor yang baru mencuburi bidang kaunseling ini, saya sarankan banyak membaca, mengetahui isu-isu yang terbaru. Sekarang mental health menjadi satu bidang yang sangat orang kata popular di kalangan di dunia. Di Malaysia pun ramai melibatkan diri dalam bidang ini dan ramai berfikir mereka boleh handle. Sebenarnya memerlukan satu ilmu yang sistematik, sebab kaunseling bukan saja kadang-kadang kita nampak macam kita bercakap saja. Sebenarnya talkative kita katakan mulut ke mulut. Bila kita mulut ke mulut ni kita kena tahu ilmu tu, ilmu kepakaran kita perlu ada. Kadang-kadang disorder yang dibawa oleh klien ini tidak kita ketahui. Oleh itu kita kena banyak membaca dan sebagai kaunselor ni bukan saya belajar di universiti, kita itu teori dan kita buat praktikal. Saya juga ada belajar master dan saya buat internship semua. Tapi itu tidak memadai seseorang kaunselor menjadi kaunselor. Sebenarnya kita kena sentiasa upgrade kita punya ilmu melalui sebenarnya dalam saya ini memang selalu menggunakan banyak wang kewangan untuk belajar banyak tools supaya ia boleh membantu. Sebab bila kita ada seseorang klien berjumpa dengan kita, kita kalau gunakan hanya bercakap ni kita nampak. Oleh itu sebagai tambahan kita perlu ada tools-tools yang tertentu yang boleh menilai klien kita dan membantu klien kita. Contohnya kadang-kadang kita lepas sesi kita nampak dia perlukan sedikit terapi. Oleh itu kita pun sebagai kaunselor kena tahu berapa terapi sebagai tambahan knowledge supaya kita boleh bantu klien tersebut. Oleh itu saya sarankan kepada yang baru mencuburi bidang kaunseling ini,
banyakkan belajar new things, tapi jangan jadikan ia sebagai satu alat utama. Kadang-kadang klien ni perlukan terapi melukis contohnya. Kadang-kadang klien ni tak, memang kalau melukis dia akan jadi tension, tak boleh. Oleh itu kita gunakan cara lain. Dan mesti ada kita, seperti sebab itu kita ni banyak kena ada kemahiran. Dan juga saya sarankan juga kaunselor-kaunselor ni bersabar, menjadi good listener kepada klien. Kadang-kala kalau jika kita tidak menunjukkan mendengar secara aktif, klien menjadi rasa macam tidak yakin dengan kaunselor. Oleh itu saya sarankan selamat mencuburi bidang ini dan menjadikan bidang ini lebih profesional dengan mengikuti kod etika yang disarankan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Itu saja yang saya dapat share pada hari ini. Kalau ada kekurangan minta maaf lah ya. Ini saja. Terima kasih. Setakat ini saya pun menghabiskan soalan-soalan saya. Terima kasih sekali lagi kepada kaunselor kerana bersetuju untuk menghadiri temuduga saya. Informasi-informasi yang kaunselor memberi sangat membantu untuk menghabiskan tugasan saya. So sebelum saya mengakhirkan temuduga ini, saya ingin mengambil gambar bersama kaunselor. Terima kasih. Okey, Mama.